Nama aku Ruzi Amani atau lebih dikenali sebagai Kak Ruzi. Aku merupakan seorang peguam yang berkelulusan dalam bidang guaman di United Kingdom. Aku juga telah terpilih untuk memulakan kerjayaku di kota London. Disebabkan itu, aku jarang pulang ke tanah air setelah menamatkan pengajianku pada 2 tahun yang lalu. Bapaku telah meninggal dunia dan ibuku pula tinggal di Malaysia bersama beberapa orang adik lelakiku. Aku mempunyai seorang anak sepupu yang agak rapat hubungannya denganku, iaitu Aini Falina atau lebih mesra dipanggil Lina. Perbezaan usia antara kami berdua agak jauh, iaitu kira-kira 8 tahun. Disebabkan aku berada jauh nun di kota London, kami hanya berhubung melalui laman Facebook sahaja. Sejak di bangku sekolah lagi, aku gemar menulis dan aku sebenarnya telah menerbitkan beberapa buah cerpen dengan nama pena Tinta Idora. Antara cerpen yang berjaya aku terbitkan ialah Naskah Rindu Dora Kepada Papa. Namun, aku sedikit terkejut apabila mengetahui cerpen aku telah dijiplak. Detik-detik ini bermula selepas kepulanganku dari kota London. Setelah sampai di Malaysia, aku segera ke rumah Pak Uda dan Mak Uda, iaitu rumah Lina, untuk menumpang selama beberapa hari selepas meminta izin mereka. Lina yang baru pulang dari sekolah kelihatan keheranan melihatku. Aku yakin bahawa dia akan terkejut dengan berita perpindahanku ke firma guaman di Malaysia. Memandangkan aku pulang dalam keadaan sehelai sepinggang dan esok aku sudah mula bekerja, aku mengajak Lina menemaniku membeli pakaian untuk dipakai ke pejabat. Sepanjang perjalanan, kami banyak berbual, namun aku juga perasan bola matanya sering menancap ke arah skrin telefon pintar di paha kirinya. Aku beranggapan bahawa mungkin dia mempunyai masalah di sekolah dan aku segera bertanya akan keadaannya. Walaupun pada awalnya dia teragak-agak, namun dia tetap menceritakan kepadaku bahawa terdapat seorang pelajar yang telah menipu dengan menciplak karya kreatif lain untuk memenangi peraduan mengarang kreatif. Guru penasihat mereka juga sudah mengetahui perkara tersebut, namun kata-kata rakannya yang bernama Syafinas atau lebih dikenali sebagai Ins itu tidak dipercayai. Disebabkan itu, Ins dan yang lain telah bersepakat bahawa dia tidak lagi perlu beria-ia menjadi pengarang majalah sekolah. Walaupun mereka sudah mendapat kata sepakat, Lina memberitahuku bahawa Ins perlu menyediakan surat peletakan jawatan, namun Ins belum pernah mengarangnya dan dia ingin membantunya. Aku menyuruh Lina meletakkan diri dalam kedudukan Ins agar dia boleh membayangkan bahawa dirinya sendiri yang akan melepaskan jawatan tersebut.
Waktu terus berlalu dan hari ini aku ada temu janji dengan kawan-kawan lama aku di Kuala Lumpur, dan pada masa yang sama juga aku menjemput Lina dan kawannya dari sekolah. Namun secara kebetulan aku telah menumpangkan rakan baikku Maisara kerana keretanya rosak. Selepas aku menjemput Lina dan sebaik sahaja Lina dan rakannya memasuki keretaku, aku perasan kedua-duanya kelihatan terkejut. Di dalam kereta, aku menceritakan kisah persahabatan antara aku dengan Maisara yang terpaksa berpisah selepas PMR kerana aku telah berpindah ke MRSM, manakala Maisara mengikuti keluarganya berpindah ke rumah baharu di Taman Sutera. Aku turut menceritakan kepada Maisara tentang perancangan Lina untuk membuat buletin pelajar. Maisara turut menambah bahawa budak-budak memang suka akan projek sebegini. Maisara mengatakan bahawa pelajar di TS3 juga menunjukkan minat untuk mengambil bahagian dalam projek sebegini. Aku tahu bahawa Maisara masih lagi mengajar di TS3 kerana status di laman Facebooknya masih menunjukkan yang beliau masih lagi berkhidmat di sana. Aku juga sempat meminta Maisara untuk membantu Lina dan kawan-kawannya menerbitkan buletin kerana aku tahu dia merupakan guru majalah sekolah. Maisara lantas membalas bahawa dirinya mengajar subjek sains yang tiada kena-mengena dengan subjek bahasa dan dia sewajarnya memberikan keutamaan pada sekolahnya sendiri. Sepanjang perbualan, aku dapat menghidu sesuatu yang tidak senang sedang berlaku antara Maisara dan Lina sejak pertemuan mereka berdua secara kebetulan dalam keretaku. Disebabkan aku tidak mahu bersikap serkap jarang, aku mengabaikan sahaja perasaanku ketika itu. Sesuatu yang tak disangka seringkali mendatangi kita. Itukah suratan dalam kehidupan, atau sekadar satu kebetulan kita asyik membicarakan persoalan hidup dan pilihan, serta kejujuran semakin berkurang. Masih tiada bertemu jawaban. Walau kita dihadapkan dengan berbagai pilihan, mengapa sering terjadi pilihan tak menepati hingga amat menakutkan menghadapi masa depan, seolah telah terhapus sebuah kehidupan yang kudus. Pertemuan sekali ini bagi diriku amat berarti, tetapi ku bimbang untuk menyatakan. Bimbangkan berulang kesilapan. Setelah seminggu aku tinggal di rumah Lina, akhirnya aku telah menemukan sebuah kondominium yang berdekatan dengan pejabat untuk disewa. Aku mengajak Lina untuk melihat rumah baru aku sebelum aku mendiami rumah itu. Ketika Lina bersamaku di rumah, dia tidak banyak berbual. Malah
asyik termenung seperti ada sesuatu di benak fikiran yang mengganggunya. Akhirnya, setelah beberapa kali aku bertanya, Lina mula menceritakan padaku akan masalah yang dihadapinya. Selain daripada masalah mereka yang belum selesai, peristiwa Ins dibuli oleh pelajar perempuan yang lain juga telah sampai ke telingaku. Untuk mengurangkan kerusingan Lina, aku segera menyuruhnya membaca cerpen pelajar SMK Taman Sutera yang berada di atas meja kopi kerana aku tahu Lina sememangnya gemar membaca karya-karya seperti itu. Aku memperolehnya daripada Maisara yang semalam singgah sebentar ke rumahku menghantar fail peraduan tersebut sebelum dia berangkat ke Genting Highlands bagi mengikuti kursus di sana. Maisara sempat berseloroh meminta aku menjadi hakim bagi sebuah peraduan mengarang di sekolahnya itu dan turut meminta aku untuk membaca semua cerpen bahasa Melayu yang dihantar oleh peserta peraduan di sekolahnya itu. Detik-detik sebelum aku mengetahui hakikat bahawa cerpen aku telah diciplak masih berjalan. Pada suatu hari, ketika aku makan bersama Lina dan rakan-rakannya, mereka menceritakan padaku dengan panjang lebar perihal penasihat mengarang buletin pelajar itu. Kata mereka lagi, hanya guru TS2 saja yang boleh menjadi penasihat persona. Aku memberitahu mereka bahawa aku telah pun mengetahui perihal syarat penasihat untuk peraduan mengarang buletin pelajar itu dan sebenarnya aku memang mempunyai niat untuk menarik diri secara baik. Aku juga tahu sebenarnya banyak lagi perkara yang belum aku ketahui dan disorokkan mereka, tetapi aku benar-benar berharap agar mereka terus berusaha dan tidak berputus asa. Dengan melihat semangat berpasukan dalam kalangan mereka, aku pasti mereka akan berhasil pada akhirnya. Sebaris senyuman harapan, aku lemparkan buat mereka. Aku turut menyuruh mereka untuk menunjukkan draft awal persona kepada guru majalah sekolah TS2. Mereka segera menjelaskan bahawa mereka masih perlu melakukan penambahbaikan draft dengan menyusun atur semula beberapa bahagian lagi sebelum mereka menyerahkannya kepada Cikgu Syafiq yang dikatakan guru majalah sekolah mereka itu. Meskipun sebenarnya aku telah mengetahui bahawa guru majalah sekolah mereka ialah Maisara, namun aku memilih untuk mengiyakan sahaja. Aku juga bertanya kepada mereka tentang seorang pelajar yang bernama Duratul Ain binti Abdullah dalam draft persona. Aku berkata lagi bahawa aku juga melihat nama tersebut sekali lagi di ruangan cerpen yang bertajuk Naskah Rindu Dora kepada Papa. Mereka kelihatan tergamam dan Ins memberitahu padaku bahawa Duratul Ain merupakan salah seorang pengarang persona. Sekembalinya aku dari Indonesia, aku segera menemui Lina. Aku juga memberitahu Lina bahawa aku sedang mencari 2 buah cerpen lama. Aku yakin Lina juga mengetahui perkara sebenar dan mustahil dia tidak mengenali kulit majalah yang kucari itu. Aku terus berkata jujur kepadanya bahawa cerpen asal dengan nama pena tinta Idora yang diciplak oleh Duratul Ain itu sebenarnya milikku. Aku memerlukan naskah asal tersebut untuk ditunjukkan kepada Maisara dan Duratul Ain sememangnya patut dikeluarkan daripada peraduan mengarang. Dia tidak boleh menyertai peraduan dengan menciplak karya asli milik orang lain. Lina agak terkejut selepas mendengarkan pengakuanku. Aku menceritakan pada Lina bahawa suatu ketika dahulu aku pernah menulis, tetapi tidak secara konsisten dan serius seperti rakan-rakanku yang lain. Lina sendiri terkejut apabila mengetahui
bahawa aku merupakan penulis asal bagi cerpen Naskah Rindu Dora kepada Papa. Aku juga mengetahui bahawa Maisarah telah lama berpindah ke TS2. Soal identiti cerpen TS2 juga telah aku kenal pasti. Mana tidaknya, latar penulisan peserta peraduan tidak ada kaitan langsung dengan TS3. Mungkin Lina dan Maisarah sama-sama tidak menyedari bahawa pergolakan antara mereka berdua sudah lama aku ketahui kira-kira sebelum aku berangkat ke Indonesia lagi. Akan tetapi, aku tidak mempunyai masa untuk berhadapan dengan mereka berdua memandangkan aku agak sibuk dengan kerja di pejabat. Aku juga telah pergi menemui Maisarah dan menceritakan perkara yang berlaku termasuk perihal cerpen aku diciplak oleh pelajarnya sendiri. Maisarah mengaku bersalah dan malu dengan tindakannya yang tidak membuat usul periksa terlebih dahulu tentang cerpen yang diciplak itu. Untuk membantu memperbaiki hubungan mereka, aku mengajak Maisarah berjumpa dengan Lina. Pertemuan ini diatur tanpa pengetahuan Lina dan Maisarah pula hanya memilih untuk tidak memunculkan diri. Sebaliknya, hanya memerhati dari jauh dan meninggalkan pesan kepadaku. Namun, Lina juga kelihatan masih belum bersedia untuk berdepan dengan Maisarah sambil berkata bahawa dia perlu fokus pada peperiksaan terlebih dahulu. Walaupun kenyataannya cerpenku sendiri telah diciplak, aku tetap berharap agar hubungan Maisarah dengan Lina menjadi semakin baik selepas ini. Selepas apa yang terjadi, aku juga berharap agar Maisarah lebih peka dan bersikap adil terhadap semua pelajar di bawah bimbingannya. Begitulah coretan cerita tentang diriku sebagai seorang penulis dengan karyaku yang telah diciplak dan beberapa peristiwa pergolakan antara anak sepupuku dengan gurunya yang mengadili sebuah konflik dengan cara yang berat sebelah dan tidak adil, walaupun pada hakikatnya guru Lina itu merupakan rakan baikku sendiri. Bagiku, inilah detik pengajaran yang boleh ku ambil menjadi pedoman hidupku. Di sebalik setiap perkara yang berlaku, pasti terkandung pengajaran. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Itulah pepatah indah yang menjadi kesimpulan kepada kisahku ini.